Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Okey, alhamdulillah kita dah bertemu lagi dalam kelas mengaji tesis dalam topik database tesis. Okey, kita dah sampai ke siri yang ketiga. Okey, kita dah gabungkan siri pertama dan siri kedua. Kita dah ada secara total kita ada 8 database. Okey, maksudnya 8 website utama untuk mendapatkan tesis-tesis yang baik dalam kuantiti yang banyak, mengikutlah bidang masing-masing untuk mempelajari bagaimana untuk menulis komponen-komponen dalam tesis, especially dalam bab 1 dalam problem statement dan objektif, research question, hypothesis, penentuan teori dalam bab literature review, mencari variables ataupun themes yang bersesuaian berdasarkan finding kajian lepas dalam literature review, mempelajari proses, prosedur dan protokol dalam metodologi, tak kisahlah sama ada mono method, kuanti kuali, dia ada mixed method gabungan kedua-duanya ataupun multi method. Okey, dari segi aspek bagaimana untuk mendapatkan proses-proses dalam analisis penentuan perisian atau manual yang terbaik bagi menganalisis data dan seterusnya kepada conclusion dan cadangan-cadangan ataupun recommendation yang sesuai bagi menghasilkan sebuah tesis yang baik. Itu tujuan dan objektif kenapa kita perlu dapatkan banyak tesis, especially dalam luar negara yang kadang-kadang mungkin kita sukar untuk dapatkan dengan menggunakan secara online kepada website-website tertentu, mostly di website repository, di electronic thesis and dissertation, mostly dalam universiti ataupun daripada governments, daripada public yang dia pool, dia combine together dalam satu platform NGO dan sebagainya. So kita kena memahami website-website ni, kita kena faham bahawa kita tak pasti di mana website yang paling sesuai untuk dapatkan tesis kita. Kena investigate, kena usaha. Secara total mungkin kita ada 20 lebih database secara keseluruhan. So kita kena betul-betul explore dan menguasai. Okey, jangan hanya melihat pada title saja. Kadang-kadang melihat pada title belum tentu sama dengan isinya. Cuba mempelajari apa adik-beradik dia, saudara mara, sepupu sepapat yang berkaitan dengan title. Because of research is about proses. Ini kita kena faham, Okay, kita sambung yang hari tu. Kita dah ke database yang ke-9. Okey, jadi kita mulakan daripada UFDC ataupun daripada University of Florida Digital Collection. University of Florida Digital Collections. Okey, dia punya link ataupun website dia ufdc.ufl.edu/. Okey, dia daripada University of Florida, so dia memang ada banyaklah maklumat-maklumat yang boleh diperolehi daripada website ni. Okey, so dia punya corporate color dia adalah warna banyak warna lah, warna biru, ada warna kuning, so ada grafik sikit. UFDC University of Florida Digital Collection ni. Okey, kalau kita pergi kat website dia, bahagian nombor 1 yang you kena klik adalah dekat advanced search. Dia dekat dia punya main page tu, dia ada home, UFDC home, sebelah dia ada advanced search. Klik dekat advanced search. Okay, advanced search tu kat sini pakcik gunakan keywords, pakcik try nak carikan bahan berdasarkan keyword ni. Pakcik gunakan keyword adalah berkaitan dengan supply chain management, supply chain management. Kemudian pakcik pilih title, kategori title, search for supply chain management, kategori title, kemudian pakcik klik search. So dapat beberapa 15 artikel yang match dalam UFDC yang berkaitan dengan supply chain management. Okey, kemudian pakcik ada di belah kanan tu sort by. So pakcik sortkan ikut yang paling latest lah, So pakcik berkenan ataupun kita boleh sebelum kita pilih artikel tu, kita boleh pilih yang belah kiri tu. So pakcik dia ada banyak bahan, jadi pakcik cuma pilih thesis and dissertation sahaja. So thesis dan dissertation cuma ada 7 saja. Okey, daripada 7 tu pakcik berkenan yang paper yang kalau kita ikut susunan tu yang nombor 2, bertajuk Operation Management and Marketing Interface. Jadi pakcik klik dekat title tu. Okey, kita boleh dapat dia punya full text. So full text dia dah 115 page, So pada tahun 2009. So artikel ni 2009. Walaupun artikel ni 2009, tapi sebenarnya artikel ni sangat baik pada pandangan pakcik bila dekat Malaysia tak banyak lagi orang kaji yang berkaitan dengan supply chain in term of the marketing strategy. So biasanya marketing strategy mostly kat Malaysia ni banyak kaji in term of the digital technologies. So
So use the customer behavior, customer segmentation. So kalau kita nak study in term of the supply chain decision tu ada, tapi mungkin tak terlalu banyak. Okay, walaupun 2009 kalau kita mengkaji tentang isu ni masih lagi relevan, dan mungkin kita mungkin era ni mungkin peringkat initial. So peringkat sekarang kalau kita nak update dia punya citation dan sebagainya, kita boleh dapat citation yang latest juga yang baik. Okay, so ini yang UF Florida University punya digital collections. So kita bagi yang kedua, University of California. So yang ini adalah e-scholarship. Dia e-scholarship daripada University of California. So dia punya address adalah e-scholarship.org. Dekat slide ni ada tulis kan, e-scholarship Alliance University of California website, e-scholarship.org. Okay. So e-scholarship serve as institutional repository for the University of California campus and affiliate to research center. E-scholarship repository content include postprints, previous published article, as well as working papers, electronic thesis and dissertations, student capstones, project and seminar, conference and proceeding. Termasuk yang kita nak cari lah, itu thesis and dissertations. So dia ada gambar macam e-scholarship, dia punya gambar kat sebelah tu nampak titik-titik lah. Ada satu design yang terlihat macam circle lah kat situ. Okay, dekat website ni dia ada tulis lah, dia ada tulis sikit macam something like macam dia count sikit lah berapa banyak item yang ada. Okay, so saya scroll down dekat bawah sekali, dia akan jumpa gambar macam topi Kongo tu, dia tulis kat situ thesis. So dia ada 35,710 thesis. So kita klik dekat thesis, gambar topi Kongo tu. So kita boleh klik dekat belah kiri tu, thesis. Okay, dia ada 38,623 thesis lah, tak termasuk artikel, books dengan multimedia. Okay, kemudian kita boleh klik search. Okay, ada benda yang menarik tentang e-scholarship ni, sebab saya rasa saya pernah, sebelum saya explore ni, saya rasa saya pernah terbuka tesis di e-scholarship tu, dan saya rasa dia agak update. So saya try to search COVID-19 saja je, nak try COVID-19. Okay, surprisingly memang saya boleh dapat artikel berkaitan dengan COVID-19 thesis. So tajuk dia Detecting Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Chest X-ray Image Using Deep Learning. Okay, jadi memang artikel tahun 2020, thesis ni memang tahun 2020. Pakcik klik dekat dia punya title tu, kemudian dapat full tag. So memang dapat full tag daripada University of California. So daripada tahun 2020, daripada penulis Zingizu. Dia dapat tesis pasal coronavirus and COVID-19 pada tahun 2020. Maksudnya ni ada latest one juga lah. Okay, kemudian daripada yang this one ni very top lah, famous dekat Euro. Antara platform atau database yang kita kena explore. Okay, pada peringkat permulaan website ni agak macam dia running agak slow sikit bila kita search, kita kena tunggu sekejap, mungkin take time lah, a few seconds lah. It's not, bukanlah banyak minit, tapi dia tak secepat dengan platform lain. Tapi you jangan kata dia hang, tunggu sekejap, so dia akan dapat ini. Okay, DART Europe, dia punya nama tu lah untuk database ni, DART Europe, DART sengkang Europe, EUROPE. So dia punya website www.darteurope, DART sengkang Europe EU/basic sengkang search.php. So this DART Europe. Okay, DART Europe is a partnership of the research library and the library consortia who are working together to improve global access to Europe research thesis. DART Europe is endorsed by LIBER, Linguist des Bibliothèques Européennes, dia researcher, nama dia lah LIBER tu. Okay, dia punya color silver. So DART memang ada gambar macam roket, DART macam gambar DART. So dia ada yang pakcik circle warna merah itu, kita boleh search. So dia ada lebih kurang 828,728 open AdSense search, yang research thesis from 619 university in 28 Europe country.
So ini database yang you all tak boleh missing. So dia ada lebih kurang 828,728 open access on research thesis, melibatkan 619 universiti, melibatkan 28 Europe country. So ni database yang you all tak boleh miss out lah. Okay. So enter lah search. Pakcik cuba gunakan satu perkataan yang agak general, iaitu pakcik letak perkataan management. Kemudian pakcik klik dekat search. So management dia ada keluar banyak, jadi pakcik cuma lock sikit. Jadi pakcik melihat dia boleh search by country dan year. Jadi kita boleh filter lah dalam konteks ni. Okay. Jadi pakcik filter, pakcik tak ada pada UK saja. So UK ada 55. Kemudian pakcik ambil 2019 ada 55. Okay. So daripada banyak-banyak tu pakcik dapat satu paper pada tahun 2019 tu, Align Organization Sustainability Needs to Stakeholder Materiality Balance Scorecard. Jadi pakcik nak ambil paper ni. Okay. Jadi pakcik klik dekat title tu. So dia ada keluar satu abstract. Dekat bawah tu dia bagi macam satu link. Adalah link tu untuk dapatkan full ataupun kita dapatkan full text and full text daripada PDF. Klik di situ link tu dan pakcik dapat full text lah. So ada 382 muka surat, Aligning Organization Sustainability Needs to Stakeholder Request a Materiality Balance Scorecard. Okay, memang balance scorecard memang bidang pakcik lah kan. A few artikel dan buku memang pakcik keluarkan tentang balance scorecard. Jadi untuk enhancekan knowledge, jadi pakcik nak baca sebab dia ayat pertama tu menarik sebenarnya, Aligning Organization Sustainability berkaitan dengan stakeholders. Okay. Jadi dat euro ni benda yang best sebenarnya, banyak, memang banyak. Jadi pakcik tak adalah tunjuk banyak, pakcik tunjukkan satu supaya website ni you all explore. So jangan terlepas lah. Dia sama besar macam kita explore ethos tu. Ini salah satu juga platform untuk dat ni, untuk tackle yang euro ni. Banyak sebenarnya database country, tapi kadang-kadang ada country yang pakcik cuba tembus. Yang setakat ni yang agak France juga pakcik nak tembus adalah China dengan France. Tapi benda tu tengoklah, mungkin ada cara nanti pakcik kongsikan macam mana nak tembus database dia orang. Okey, yang ke-12 adalah daripada kita panggil Scholar Bank, University of Oregon, Oregon. So dia punya website dia Scholars Bank ada S, scholarsbank.uoregon.edu. Okay. So Scholar Bank is an open access repository for the intellectual work for faculty, students and staff at the University of Oregon. It also houses material for certain partner institution collections. Dia ada open access journal, student project, thesis and dissertation, pre and post print articles, instructional resources and university archival material are all candidate for deposit. So dia ada banyak lah kan. Kadang-kadang kalau tesis kalau dekat luar negara ni, kadang-kadang bila dia nak submit tesis dekat library, dia just boleh submit sendiri je online. Tapi dia ada guide lah, ada punya proses, dia punya protokol atau prosedur tu step by step dia. Jadi kita boleh depositkan kita punya tesis dalam satu digital collections. Okay, dia punya corporate color dia adalah green and white. Okay, University of Oregon. Minta maaf kalau bunyi salah sebut So kita pergi dekat belah kanan tu ada advanced search. Klik dekat advanced search. So bila you klik advanced search, you boleh masukkanlah keyword apa yang kita nak guna keyword. So pakcik masukkan klik advanced search tu, pakcik klik gunakan keyword lean, bidang pakcik lah, LEAN. So bila pakcik klik lean tu, pakcik jumpa satu artikel lah, applications of lean methodology for improving information security 2018. Okay, jadi pakcik klik dekat situ. Jadi dia ada keluar satu abstract dan link, view open, so dalam bentuk PDF. So pakcik klik dekat situ. So klik PDF tu, kemudian pakcik dapat dah full text application of lean methodology for improving information security pada tahun 2018. Okay, jadi pakcik try nombor 2 pula. Pakcik try search nombor 2, iaitu pakcik gunakan problem management. So saja je sebab terfikir macam baru-baru ni memang tengok YouTube, tengok baca-baca buku. So ada ISO baru yang namanya problem management. So kita pun try lah guna problem statement. Memang surprisingly lah universiti ni, memang bila saya baca, bila saya search problem statement, benda tu terlintas ataupun saya dapat artikel tu. So bila saya klik problem management tu, saya dapat satu artikel, tajuk dia Effective Implementations of ITIL ISO 20,000 Problem Management. So pembuat artikel ni pakcik baca sebab
menarik tentang ISO tu. Kalau ada student PhD nanti kalau nak buat tajuk ni, mungkin tajuk yang pakcik nak explore jugalah kan, berkaitan dengan problem management. So dah jumpa dekat artikel tu, klik dekat title, so kita boleh dapat abstract dia, kemudian dapat link view open, so pakcik klik kat situ dan pakcik dapat full artikel University of Oregon tu. Kemudian dapatlah gambar senyum, gambar full text tu pakcik dapat. Okey, alhamdulillah kita secara ringkas kita dah dapat cover beberapa database. Kita start dengan UFDC, University of Florida Digital Collections. So kita boleh dapat full text. Okay, kemudian kita pergi e-scholarship University of California. So juga kita boleh dapatkan full text daripada 30,790 full thesis dia yang ada. Kemudian kita pergi ni best DAT Europe. So dia ada banyak database kat sini. Dia ada almost 828,000 database. So kita boleh gunakan macam biasa, gunakan search untuk dapatkan artikel. So ada filter by country, by year, by authors. You boleh gunakan filter. Kemudian yang terakhir kita cover Scholar Banks, University of Oregon. So ini pun sama, boleh dapat artikel-artikel yang judul-judul baru. So kalau tanya saya suka benda ni, saya suka my student explore semua database ni. Bila kita nak apply ataupun kita nak buat benda baru yang dekat Malaysia ni, kadang kita melihat negara-negara yang maju daripada UK, daripada Euro, daripada US, Japan dan sebagainya. So time to time nanti kita akan cuba bawa masuk database, perkongsian database. Tengok country jugalah, mungkin country ASEAN juga kita kena tengok, Asia dan sebagainya, untuk kita bertambahkan database. Okey, pakcik tak nak cerita panjang untuk dalam bahagian ni sebab memang ini yang perkongsian yang patut pakcik bincangkan, iaitu pakcik menambah lagi 4 database. Maksudnya secara keseluruhan kita ada 12 database untuk siri yang ketiga. So nanti kita akan sambung pada siri 4, akan menambah lagi beberapa database. Memang sangat banyak. Okey, kalau tanya saya dulu, memang saya tengok satu ethos pun dah rasa dah banyak. Dengan adanya sampai 12 sampai hari ini, saya rasa you akan dapat banyak database. Bila nak cari bahan tu, jangan terlalu mencari bahan yang sama dengan apa yang kita nak cari. Okay, kita kena faham dalam bidang kita ni, siapa dia punya ibu, siapa dia punya bapa. Macam saya sebut tadi lah, adik-beradik, saudara, sepupu, sepapat. Kerana kadang-kadang kita buat benda yang sama, yang berbeza adalah kadang-kadang current issues, iaitu benda istilah atau term yang digunakan pada tahun 2020. Okay, kalau yang mendengar video ni, saya yakin bila orang dapat slide ni, dia tak tengok video, dia tengok slide. Saya ada benda yang saya terang dalam video yang tidak ada dalam slide. Jadi kadang-kadang soalan kat WhatsApp tu saya jelas, kadang-kadang orang tanya saya terlintas. Ini memang tak tengok video. Kalau dia tengok video, dia faham maksud dia. Okay, bila nak cari bahan, at least kena dapat sedikit ataupun menyiasat betul-betul sampai deep, dan kena mendengar video ini. At least you dapat tips sedikit macam mana untuk dapat kaedah pencarian yang baik. Okey, saya doakan semoga semuanya berjaya dan sukses mendapatkan tesis-tesis yang terbaik, dan semoga ada titik usaha untuk dapatkan full artikel ni. Bila mengumpul jangan lupa menyusun, lepas menyusun jangan lupa untuk membaca, lepas membaca jangan lupa untuk merekod, dan bila lepas merekod, bila nak menulis, gunakan istilah menulis berbincang, jangan melaporkan. Okey, minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga kita dapat berjumpa lagi siri akan datang, siri yang keempat untuk database tesis, dan seterusnya untuk kita lengkapkan kelas ngaji untuk database tesis ni, supaya semuanya mendapat tesis yang banyak dan yang berkualiti selepas ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.